Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru kursi. Pagi ini kita baca Surah Al-Muddathir. Sila ke muka surat 467 Surah Al-Muddathir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Surah Al-Muddathir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Sadaqallahul azim. Surah yang kita akan baca pada pagi ini namanya Suratul Muddathir. Suratul Muddathir, Al-Muddathir maknanya Rasul yang berselimut. Terjemahan secara harfiahnya. Surah ini datangnya selepas daripada Suratul Muzammil. Suratul Muzammil bilangan ke-73, Suratul Muddathir bilangan 74. Al-Muzammil maknanya Rasul yang berselimut, Al-Muddathir juga Rasul yang berselimut. Apa bezanya? Apa bezanya di antara dua surah ini? Dua surah ini merupakan dua surah yang berjiran dari sudut kedudukan tertibnya dan dari sudut penghayatannya juga. Dia mempunyai hubungan yang sangat erat. Kalau di dalam sesuatu teori mesti dipahami dulu, diadakan satu kursus khas. Kemudian setelah mahir dengan teori, barulah ada amalinya. Belajar dulu 17 siri kursus haji. Ada dengan Kaabahnya di situ. Ada orang tawaf pun ada. Ini teori saja sebelum pergi ke Mekah untuk melaksanakannya secara amali. Begitulah semua perkara sebenarnya tidak boleh dilakukan secara amali terus. Tak belajar. Bila tak belajar dia ada kekurangan di sana sini. Kita pakai tiru saja. Tiru. Ini satu kelemahan. Orang kita dia pandai suka meniru. Meniru dia tak jadi. Kadang-kadang ada benda itu kita tak tahu rahsianya.
rahsia di sebalik itu. Ada satu perkara misalnya, boleh jadi semua orang pandai buat nasi dagang, pandai semua, tapi bunyi hak Kelantan duduk di luar tu, nak cari juga Kelantan, biar mahal pun RM7, kalau murah sikit pun boleh jadi murah. Tak apa, pasal dia rasa tu, orang sebutnya nama dia ada dia. Jadi mahu yang tu. Jadi ini di mana-mana pun, jika kita abaikan teori, maka kita tidak akan dapat sempurna. Dalam ibadat kita kena belajar. Nabi tunjuk hak dia lah, hak Nabi lah, hak Nabi ajar. Di sini dalam suratul Muzammil banyak teori yang diajar di sini, hendaklah kita laksanakan di atas padang nanti. Hendaklah kita membumikannya. Membumikan teori tak cukup. Jadi kalau begitu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangun malam kecuali sedikit saja tidur, nisfahu aw qus minhu qalila, separuh atau kurang daripada separuh atau lebih daripada separuh malam. Itu dia itu teori belajar. Kemudian kita akan masuk pula, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berdakwah. Qum fa'anzir, anzir maknanya wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan kepada umat manusia, beri peringatan. Ini amali. Amali ini apa hubungannya antara amali dengan teori? Teori ini melengkapkan semangat apabila kita yakin bahawa apa yang kita nak lakukan itu, ini dia yang pertama, kedua, ketiga, empat tahap-tahap yang tertentu. Apabila kita masuk medan, yang pertama sekali apa yang nak kita sampaikan, berikan berita yang menakutkan mereka. Mengapa Tuhan Maha Esa? Wa ilahukum ilahum wahid. Mengapa Allah Maha Esa? Mengapa sembahyang? Mengapa rukun Islam? Mengapa rukun iman? Mengapa? Ini ada implikasinya. Cakapkan kepada mereka atas nama inzar. Inzar beritahu implikasinya, jika kamu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu sesat kerana manusia akan memilih apa saja untuk disembah. Manusia tak boleh hidup ni dalam kosong jiwanya, perasaannya kosong. Mau tak mau kena cari juga Tuhan, berjumpa batu, sembah matahari, sembah pokok, sembah macam-macam lagi. Malah setengah agama dia sembah kemaluannya sendiri, sembah juga. Dia kata tak ada barang ni, nak buang air kecil, air besar, macam mana? Kalau kita begitu, yang pergi sini lah. Manusia perlu memilih. Barangkali ramai berapa ratus juta manusia yang menyembah lembu, tahi lembu tercalek di sini. Itulah dia paling tinggi sekali. Mereka tidak boleh hidup tanpa Tuhan. Jadi kalau begitu, aku pilih kamu lah wahai lembu. Padahal lembu paling bodoh sekali kita katanya. Lembu bodoh lah, lembu tu cerdik lah, pasal dia ada keistimewaan dia hanya berkali. Tapi lembu tetap lembu, dia mana-mana pun. Itu manusia. Mengapa manusia pilih begitu? Manusia tidak boleh kosong, mestinya ada sesuatu yang dia puja, sebab dia merasa dia lemah. Jadi kalau begitu, Nabi SAW setelah disuntik semangat, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, nak turun padang ni, ya ayyuhal muddassir, muzammil, muddassir, ada sedikit bezanya. Muddassir, waktu apa kita katanya, waktu belajar teori, dia tak payah pakai uniform, tak payah mai pakai baju ti pun tak apa, nak belajar. Tetapi waktu nak turun padang, mestinya pakai pakaian iddisan, muddassir, uniform, mestinya pakai. Jadi inilah dia Al-Quranul Karim menyuruh Nabi, salah satu daripada namanya Al-Bashirun Nazir. Setengah selawat dia dibaca oleh kumpulan ahli tarekat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Bashirin Nazir lima qala Allahu inna Allaha malaikatahu salluna ala nabi. Selawat ni ada dalam
Sini tak masyhur kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat tak masyhur dalam kitab ni. Dalam buku tak ada, tapi adanya surah Yasin. Surah Yasin, banyak semua surah Yasin. Dalailul Khairat ini setengah tarekat sufi, dia mesti baca setiap hari kerana adalah fadilat tertentu yang mereka fahami daripada selawat itu. Jadi nak sebutnya di sini Al-Muddathir nama Nabi, An-Nazir nama Nabi, Al-Muzammil nama Nabi. Kata An-Nazir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang muslimun, bangun dan berilah peringatan kepada manusia. Beri peringatan kepada manusia ini dalam bahasa lain kita sebut pergi ceramah lah. Pergi ceramah, sampai ke ceramah macam mana? Azir, beri peringatan. Beri peringatan ini bukan makna kita marah orang bila pergi ceramah, kita marah orang, kita sindir orang, bagi siku lutut. Macam mana ni? Kalau macam tu orang larilah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kau keras bahasanya, orang akan lari, orang akan tinggal, orang tak suka kepadamu. Orang cari tempat yang tenang. Orang datang nak dengar agama, nak dengar tenang sikit, ceramah yang tenang. Tapi kalau ceramah kita maki orang, balik tu orang kenyang dengan maki penuh dalam kepala, maki nak tidur pun tak boleh. Buat apa itu Nazir macam tu? Bukan tidak macam tu. Tidak, kecenderungan sekarang ni ada pendakwah yang marah, nak marah ke orang tak panggil adalah kita. Sekali tu kita datang, kemudian tak boleh adalah pasal apa? Kita marah. Mengajar bukan marah. Oleh kerana itu, dasar dalam pendidikannya, masuk kelas tidak seperti dulu masuk kelas watan ada. Murid tak ngeri, jumpa dengan guru lari, sampai ketua pun dia lari lagi, dia takut guru tu. Padahalnya guru tu dah tua dah, lama dah, murid takut lagi. Salah seorang daripadanya cakap marah ni, saya dah marah sebenarnya mengajar. Sekarang ni pun budak duk heboh-heboh lagi. Ustaz apa paling marah sekali? Saya lah. Saya kata saya buat olok-olok je. Saya dulu macam mana, pasal dulunya saya pun sama tua dengan pelajar-pelajar juga. Ada setengahnya pelajar tu lebih tua lagi. Kalau saya tak buat backing, tak buat marah gitu, jadi orang pun tak takut, ingatnya saya ni pelajar juga. Jadi tak boleh lah saja je kata macam tu. Tapi pendekatan dulu lain lah. Yang sebenarnya rotan sekarang ni dia tak mahu. Dia mahunya pendidikan psikologi. Mesti kaedahnya kaedah psikologi mengajar, psikologi kanak-kanak, psikologi, semuanya psikologi. Rotan logi tak ada sekarang ni, dah ada, buang lah, hapus dia. Tapi Imam Ghazali tetap berpegang lagi dengan rotan logi itu, dia kena ada sampai satu ketikanya. Jadi itulah dia yang nak disebutkan dia dalam surah ini. Jadi dari sudut zamannya, surah ini dengan surah Al-Muzammil zamannya sama, hampir dekat-dekat saja, iaitu ketika Rasulullah SAW balik daripada betapa di dalam Gua Hira. Selepas itu, kemudiannya hubungan di antara dua surah ini seperti yang kita sebutkan tadi, zaman turunnya zaman Makkah, dan ada beberapa surah. Kumpulan surah ini, kalau kita nak bahagikan, ulama kita ada bahagikan surah kepada qisar, pendek, awsat, pertengahan, tiwal, panjang. Ini tiga kumpulan. Tiga kumpulan ini diistilahkan oleh ulama fiqh bagi memudahkan kita memilih surah yang kita nak baca dalam salat. Surah qisar mulai daripada wadduha sampai An-Nas. Ini surah qisar. Surah qisar ini kalangan ulama kita mencadangkan supaya kita baca pada siang hari. Jadi pada sembahyang siang ni kita baca wadduha, alam nasrah, wattin, inna anzalna. Lam yakun itu panjang sikit dah. Panjang tu. Itu sesuai dengan salat lain lah. Salat maghrib tu panjang sikit. Ini salat maghrib juga termasuk bacaannya hendaklah dipilih daripada surah qisar. Kemudian surah awsat.
Awsatul Mufassal. Mufassal maknanya surah antara surah itu dipisahkan dengan bismillah. Surah Awsat ini awsat pertengahan. Pertengahan ini mulai daripada surah Qaf sampai kepada Al-Mursalat. Qaf, Al-Mursalat. Ini surah Awsatul Mufassal, awsat. Kemudian surah Tiwal. Tiwal surah daripada awal surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai kepada surah Qaf. Qaf ini tak masuk sampai ke situ. Ini surah Tiwal. Tiwal ni dalam salat subuh, dalam salat Isya. Itu dia bacaannya. Ulama kita istilahkan begitu. Jadi surah ini termasuk dalam surah Awsatul Mufassal, surah Al-Muzammil dan Al-Muddassir. Surah Awsat ini digalakkan baca, imam membacanya dalam salat subuh, Awsatul Mufassal, surah pertengahan. Pendek sangat pun tak boleh juga, panjang pun tak boleh. Kemudian ikhtisar surah ini seperti kita sebut tadi juga mengajar Nabi SAW mengingatkannya supaya turun padang untuk berdakwah dan menyampaikan dakwah Al-Quran kepada umatnya. Katanya, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Orang yang berselimut ni ramai orang berselimut, semua orang berselimut. Orang berselimut maknanya orang yang susah untuk tinggal kain selimut, untuk bangun pergi kerja. Itu maknanya muddathir. Nabi boleh jadi tidurnya mudah saja, ada kain selimut pun tidur, tak ada kain selimut tak apa, musim sejuk carilah kain selimut, dan tidur pun boleh tidur di mana-mana. Kain selimut tak penting sangat. Tapi nama selimut ini iaitu kepada orang yang ada tugasnya berat tugas, mestilah bekerja dengan penuh semangat, maka seruan dibuat, ya ayyuha al-muddathir. Apakah tujuannya sebutan panggilan di sini? Qum fa'anzir, bangun. Sebelum ini qumil laila illa qalila dalam surah Al-Muzammil, tapi di sini qum fa'anzir. Anzir ini kerja. Qumil laila illa qalila, beribadat dan bekerja ini sepatutnya diseimbangkan. Jangan bekerja banyak, ibadat sedikit. Kerja banyak, ibadat sedikit. Kerja dunia lah. Tapi kalau sekarang ni, kalau kita kata macam tu, kerja ni mana-mana pun ibadat. Ibadat kita kata tengok dulu ibadat orang tidak ibadat, tidak kerja. Qumil laila illa qalila nisfahu, ini teori. Kemudian qum fa'anzir, amali. Qum fa'anzir, bangun, maka hendaklah kamu berikan peringatan kepada umat manusia. Jika kita dapat mengimbangi di antara dua kerja ini, maka ibadat yang pertama sekali ditekankan dalam Islam ini salatlah. Salatlah itu yang pertama sekali, kerana salat ini sebab itulah maka salat ini boleh dilakukan di mana-mana saja. Boleh dilakukan di mana saja tempat kita berada, kita boleh tunaikan salat. Tapi kalau dalam masjid dekat, mengapa nak sembahyang di luar masjid? Hujan, basah, mestinya di masjid. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan pada Tuhan kamu hendaklah kamu agungkan Tuhan kamu, sebutkan Allahu Akbar. Satu ibadat yang ada Allahu Akbar, ibadat salat juga. Allahu Akbar mesti betul-betul. Ini pun tak boleh juga dengan teori. Nak mula semayang, kita mulakan dengan takbir. Masih ramai lagi orang nak takbir dia begitu, tak kira tangan mana-mana. Allah ni gini, Allah. Sedangkan tutup guru ajar je begini, ni tangan, tapak tangan ke depan menghadap kiblat. Bukan hati saja, buka saja menghadap kiblat, tapak tangan juga menghadap kiblat waktu takbir. Yuhari baina mankibai, sama betul dengan bahu ni, tangan sama bahu. Tinggi sangat pun tak boleh, bawah sangat pun tak boleh juga. Akak begitu lebih-lebih lagi, akak begitu lebih-lebih lagi, salah. Tak lulu. Itu. Ini pun bergantung kepada kita kena belajar. Menarik sebenarnya, saya rasa Ustaz mengajar pagi subuh, Dr. Azlan ajar makna,
kemudian dia ajar ni, ini bukan rendah subjek tu, tapi mengenai apa yang berlaku dalam masyarakat kita bagi semua orang. Tapi kalau kita hanya pakai teori saja, kita tidak amali, bila masuk nak semayang kita buat hak lama juga. Hak lama kita macam tu. Allahu Akbar. Jadi dah tu. Allahu Akbar. Mudah sangat. Ada hak payah sangat pun sampai 2-3 kali takbir. Ada hak tu payah. Jadi saya rasa itu boleh dipertingkatkan subjek dia. Kursus ceramah tentang solat bunyi apa tu, orang tu pandai buat apa? Tidak hak dia ajar tu, bila dia ajar ni takbir tangannya begitu, letak di mana takbir tu, letak di sini ke tak bawah ke, itu tak payah panjang, boleh di sini, boleh di bawah, boleh. Kalau kita nak katakan hadisnya mana hadis lebih sahih, hadis Syafi'i lah, tak sahih sekali, hadis Syafi'i. Itu menyentuh orang lain. Kalau tidak Syafi'i macam mana? Tidak Syafi'i apa juga, tidak Syafi'i pun nak Maliki ke Hanafi ke mana-mana ke, tapi kena belajar lah. Hanafi kena belajar, Hanbali pun kena belajar, Syafi'i orang semua dah kita belajar dulu pun Syafi'i. Jadi oleh kerana itu, kalau saya kata Syafi'i lah. Syafi'i kata atau pusat. Sahih Ibn Khuzaimah menyatakan Nabi SAW letak tangannya ala sadrihi. Khuzaimah kitab dia nak banding kitab Bukhari nombor 1. Kitab dia Sahih Ibn Khuzaimah, kitab dia kena duduk nombor 2, nombor 3 dan nombor selepas tu tak masuk pada Sunan Sittah. Sahih Ibn Hibban, hadis sahih juga, sama-sama sahih tapi bertentangan. Bila bertentangan itu maknanya ada ketikanya Nabi letak atas pusat, ada ketikanya di sini dia letak, dua-duanya boleh. Kita letak atas pusat selama-lama pun Imam Syafi'i kata macam tu. Kita letak selama-lamanya di sini pun boleh juga. Tapi kalau kita letak atas dahi tidak. Dada gilir tempat nak letak mana-mana tu, menunjukkan kita orang yang terbuka sebenarnya dalam mengamalkan hadis Nabi SAW. Mana-mana ada hadis sahih, itulah mazhab kita. Mana-mana hadis yang sahih, di sini pun ada hadisnya. Dalam Bulughul Maram ada menyebutkan, dan ulasannya tak ada dalam tu, tapi kitab yang menulis tentang ulasan Bulughul Maram cukup baik dan membawa maksud yang kita sebutkan tadi, iaitulah mazhab. Wasiyabaka fatahhir, dan kain kamu maka bersihlah. Bersih kain saja, badan tak bersih. Kalau nak kira harfiahnya, harfiah hadis ni, ayat ni, wasiyabaka, naklah kainmu, pakaianmu bersih, badan mesti lagi bersih. Tapi harfiah dia akan jadinya pakai kain bersih, badan tak mandi pun tak apa, busuk mulut pun tak apa misalnya, tak boleh. Itu salah. Ini akibat daripada terjemahan harfiah ini, dia membawa arti lain. Wasiyabaka, dan pakaianmu dan kepada Tuhanmu maka ucapkanlah, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkannya. Pakaian nak semayang semuanya bersih. Jadi kalau dia bukan pakaian masjid, tempat sujud sendiri, lagi pakaian kita bersihkan, maka wudu itu salah satu daripada jalan untuk membersihkan badan sebelum sembahyang. Mandi, ada mandi yang besar, ada mandi kecil, iaitu wudu. Nanti kita akan sambung. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.